malam ke selamat pagi. Dah pukul 12. Kita habis tadi pun sudah 11.30 kan. So I thought kalau I tak buat ni hari keempat tau, hari keempat. Kalau tak buat kita dah berhutang satu hari. Mula-mula macam nervous kan, because kita semua first time buat live. So bila kena paksa tu dengar pelompat-pelompat hari, ya Allah, you know, harap-harap dah selalu I selalu cakap dengan my budak-budak, my student, I cakap you kena cakap 44 kali, itu satu doa. Ambil kau ni 44 kali kita kena buat, insyaAllah doa mengiringi kita untuk insyaAllah kita berjaya sama-sama. Okay, we do it together, we strive together. Alright, Alhamdulillah, hari ni as we said, ini hari yang keempat. So what else? Yang hari tu I dah share sikit lah macam mana perniagaan saya bermula daripada umur saya 6 tahun kan. Lepas tu konsep perniagaan salon yang kami usahakan tu kan, dalam keadaan tak ada marketing sangat lah, yang internet semua ni tak wujud lagi kan. So we solely 100% depending on newspaper and mulut ke mulut ya, mouth marketing kita cakap. And then how I ni dah dari 6 tahun cari duit. I think tadi pun doktor ada cerita macam mana daripada kecil jual nasi lemak lah di sekolah kan. Memang I think semua kita macam tu. That's why orang cakap usahawan ni born kan. Iyalah tu. So anyway, today I would like to talk about still perjalanan perniagaan dan sekali dengan kehidupan saya yang saya panggil agak roller coaster ni kan. Tapi Alhamdulillah Tuhan tu, kita percaya yang Tuhan bagi cabaran tu sebab dia sayang kita, dia ingat kita, dan dia tidak akan menduga kita kalau kita tidak mampu. Alhamdulillah, di sebalik dia bagi dugaan tu, dia bagi kita kecekalan, kesabaran. Jadi kita kena percayalah yang setiap rancangan dia tu adalah yang terbaik, walaupun untuk melaluinya tu bukan mudah. Bukan mudah. I'm sure everybody, kita semua ada pengalaman tersendiri. Yang membezakan kita adalah bagaimana kita mengatasi itu masalah. How fast we bounce to the problem tadi kan. Itulah, syukurlah, itu yang nikmatnya kan, menjadi umat Nabi Muhammad SAW. So hari ni pula I would like to share about bila I dah buka perniagaan tu tahun 96 kan. Lepas tu kena pula Greg. Lepas tu ya Alhamdulillah, for the first year tu my income, I tell you lah, memang waktu tu nak capai sebulan 15,000, not easy, you know, not easy. Waktu tu lagi I cuma menawarkan khusus gunting rambut sahaja, tidak macam facial semua ni tak ada. Okay, tapi dalam towards end of 97 tu dah kita dengar pasal recession. Okay, tapi I think dia teruk tu 98 macam tu lah, saham start terjatuh apa semua kan. Dan waktu actually my husband masih kerja tau kat Labuan, dia pun kena buang kerja. Dan kami sendiri pun waktu tu I masih kerja. Okay, I masih bekerja. I cuma berhenti tahun 2005. Okay, waktu tu kita muda, kita pun tak berani tau take the risk, berhenti and then berniaga, you know. So I said okay, I will take the challenge, I take the risk, kerja sambil berniaga. Sebab my office tingkat 7, my kedai tingkat 3, so I think it should be no problem for me to naik turun. It's a matter of how I manage my time kan. So Alhamdulillah, and waktu tu pula I punya boss memang very supportive, sangat-sangat supportive, and I believe that kejayaan saya pada mulanya adalah salah satu pendorong saya adalah my ex-boss. For information, saya dulu personal assistant to CEO and chairman. Before that, I kerja di Labuan Development Authority, also sebagai EA to GM, General Manager. So anyway, lepas tu yalah, tapi dalam recession tu, okay, ini yang I would like to share with you. Dalam keadaan recession, huru hara, pernah dengar tak? Dia cakap George Soros, dia main mata wang kita sampai kita sampai waktu tu Perdana Menteri dia stop kita punya
currency at 3.8. Kalau tak main lagi currency kita, lama-lama currency kita mahal lah, mampus lah kita inflasi. So waktu tu lah I was dalam masa tu saya waktu tu memang main saham, unit trust saya main, stock market saya main. Stock market saya adalah 1-2 counter yang saya terbabas, yang melekat sampai sana sampai hangus. But unit trust I managed to jual balik lah. So tetapi ini yang best, tetapi dia tu dalam recession orang jatuh tu apa semua, there was a business yang dia maintain tau. And for information, tahun 98 tu I dilantik sebagai sole distributor Citra Ayu. Pernah dengar tak Citra Ayu Kosmetik? Hilang dia di Johor Bahru. And then what I did, I nak sangat because mula-mula tu my friend yang berjual, okay, and I tengok lagunya produk ni, dan produk kecil tu, for the night cream 15 ml macam tu, dia boleh jual RM66 and dia laku bagai nak rak. So I was, apa benda ni kan. So I pun belilah, dan beli one set tu dah 300-400. Cakap recession, tapi kenapa orang gila-gila nak beli apa ni, produk kecantikan mahal-mahal ni kan. Rupanya dulu produk-produk kecantikan ni dia ada letak hydroquinone. Pernah dengar hydroquinone? Sekarang memang dah kena ban lah. Because hydroquinone ni dia ibarat macam you letak Clorox kat you punya muka, so dia kena ban. And benda tu ada about 15% hydroquinone waktu tu, okay. So eventually memang kena ban lah. Itu pun dia bukan ban immediately, dia reduce to 15%, dia pergi 5%, lepas tu pergi 2%, lepas tu dia habis kan. Lepas tu kalau kita untuk melupas satu, kita pakai ekstrak daripada buah-buahan ke sayur-sayuran macam tu lah. Kita tak pakai dah hydroquinone chemical ni kan, mercury semua tu. That's why kita kena hati-hati bila beli barang kecantikan. Macam sekarang okey lah, kita ada pendaftaran KKM semua tu kan. So dia kita selamat lah dari segi tu. Dulu mana ada sangat. So I pula instead of nak jadi dealer waktu tu, I told my husband, I cakap, why not I nak jadi stockist? I nak terus besar, you know. Tolong kita ni kan, kita ni risk taker, tapi kita bukanlah risk taker membabi buta, you know. Memang we did analisa macam mana. In fact, bila I cakap I nak jadi stockist tu, because I ni I suka ikut my husband naik motor, dan kami selalu round Sabah kan. So every time kami round Sabah, enjoy juga. Tapi salah satu my tugas was I catat, okay, kalau kedai ni dia kedai rumah kedai, dia kalau ada salon berapa buah salon, kalau ada salon tu dengan facial ada berapa, kalau dia facial ni ada berapa. Okay, because I nak exactly kita panggil, because bila kita nak wujudkan kita punya agent setiap tempat tu, kita kena tahu exactly tempat tu, lokasi tu sesuai ke tidak, market dia macam mana, high ke, medium ke, low ke kan. Then ramai ke kedai di sana, nanti kalau ramai macam mana dia kena compete. Because kalau dia buka, kita try to buka salon kecantikan beauty Citra Ayu tu yang eksklusif. So kita tak mahu dalam satu bangunan tu ada 2-3, nanti dia bersaing tidak sihat. So itu antara yang kita buat study kan, market survey lah, untuk menentukan kita punya agent nanti, outlet kita panggil. So itulah maksud saya, kita berani buat, tapi bukan hantar promo. Itu mesti dalam bisnes, there's no such thing you nak main hentam-hentam. Memang mampus lah you kan, sorry to say that. Because for me in business, walaupun you melabur 100, is money, you know. Lebih baik you ambil, I selalu cakap dengan my friend, lebih baik you ambil 100 tu, you masuk ASB, confirm you dapat dividen kan. Janganlah sibuk nak berniaga kalau tak ada ilmu. Memang betul. My husband very sensitive tu. Kalau you nak buat apa-apa, you tak ada ilmu, forget it. Dia cakap, don't waste your time, you don't waste your energy. My husband very strict, you know. Bila part business, dia very strict. Dia memang treat saya as a anak murid dia. Sampailah I dah belas tahun pun dia masih panggil I administrator. You just imagine that. Dia cakap, you are not manager yet, because you do not know how to buat analysis lah, you don't know how to buat itulah dua. Dia tahu I tak suka account. Okay, frankly speaking, I tell you, I tak suka buat account.
I mengaku yang I masih ada kelemahan-kelemahan dan saya masih depending on, I just hire kan, I hire orang dan I tengok lah, cuma tengok yang dah settle lah saya kan, but that doesn't mean I do not know everything lah. Maksudnya cuma you nak I buat tu memang I tak minat. I hate that. So anyway, Alhamdulillah Citra Ayu, I tell you, waktu tu I ada berapa outlet and I found out outlet saya di Sandakan, Lahad tu, di Tawau, di Sempurna was very very good. I tell you, waktu tu I boleh katakan I berkibar duit walaupun tak adalah sampai 500,000 ke apa, tak adalah kan, tapi sedap lah pegang duit. Kalau you tak pernah pegang duit sampai 50,000 macam tu kan, so, bila you pegang duit sampai 50,000 kan, you dulu gaji berapa sen babe kan, jadi bila you kena gitu, oh my god, this is real man, you know, because waktu kita selun tu okay lah juga, tapi tak adalah pernah sampai 40-50,000 dalam tangan tu kan, bergegar juga. So I found out kenapa sel saya sebelah utara, kalau petak Sahabat tu bahagian atas tu kan, kenapa yang orang Tawau semua ni laku sangat. So I found out that di Tawau bahagian sana tu kan banyak orang Indonesia kan, sedangkan sikit lah Sempurna macam tu kan. So orang Indonesia ni, we found out that dorang ni beauty cautious. So dorang very macam excited dengan barangan buatan Malaysia ni sampai sekarang, sampai sekarang. So dorang suka anything to do with barang buatan Malaysia ni, dorang suka. So itu yang sel kami banyak meletup sana. And I tell you, analisa tu sampai sekarang boleh pakai. So you can, kalau barang-barang kecantikan, you can consider lah di sebelah-sebelah sana. And then kita banyak tu usahawan kita yang sana, memang dorang punya sel sekarang lah, yang ada produk-produk pocong lah, pas benda semua tu sampai 1 million memang dah dorang boleh cecah lah sekarang. Zaman sekarang jangan cakap lah, dia punya media marketing tu banyak sangat kan. So okay lah, Alhamdulillah. Itu antara kenangan manis saya lah waktu jadi stokis tu. And for your information, okay, untuk saya jadi stokis tu, I kena belajar 2 minggu waktu tu, more to the product knowledge actually. Waktu tu saya belajar di apa nama dia ni, Kampung Baru, Jalan Raja Uda tak silap, dekat masjid. Itulah tempat saya. Dr. Syahimi is the managing director. And lepas tu I continue further di Johor Bahru. I forgot that one, I totally forgot. Dia ada sekolah and academy, and satu lagi dia punya kilang. And I was very very close dengan Ibu Anissa. Kalau ada yang kenal lah Ibu Anissa ni. Ibu Anissa lah yang orang cakap founder Citra Ayu. Lepas tu dia ada masalah dengan husband dia, dan dia discontinue Citra Ayu, and then dia buat Vanis, and then dia buat Anis, lepas tu dia buat Vanis. Kalau pernah dengar, ini zaman-zaman tahun 98 lah. Siapa yang dalam zaman tu mungkin pernah dengar lah kot. Okay, and waktu I pergi tu I masih kerja tau. I ambil unpaid leave. I tak kisahlah juga kan, because pendapatan lumayan, memang lumayan waktu tu, and I tak pernah regret. Di sana lah yang banyak belajar mengenai kulit, kecantikan tu semua. And yang paling best tu, di sana lah I berkenalan dengan Kak Jun di Wajah, arwah Sosilawati. Waktu tu dia masih dengan Dr. Becky, satu Novox Visage, satu Novel Visage kan. And then I berkenalan dengan Zarina Zainuddin. Waktu tu dia buat produk Sirna Sari. In fact, Zarina Zainuddin nak ambil saya sebagai stokis, sampai tak boleh lah, because konflik lah dengan Citra Ayu kan. And then siapa lagi? Itu je lah. Itu lab yang kira top jenama waktu tu. And waktu tu produk dorang semua sama. Kalau night cream dorang hijau tu sama aja hijau. Kalau warna dia hijau, semua hijau. Bau dia semua sama, because dorang ada letak tu hydroquinone. Memang tinggal marketing siapa yang paling kuat marketing. Tapi what I'm trying to tell is, walaupun dalam recession, dunia kecantikan tu tidak tergugat sangat. Kenapa?
So waktu tu tak terfikir lagi until one day tu I ada pergi dia macam seminar product knowledge lah, by Nutrimatics. Tapi yang bagi speaker hari tu was daripada Dermalogica USA. So dia ada bagi tahu, dia cakap kenapa during recession produk kecantikan akan tumbuh bagai cendawan. Dia cakap memang kita tak tahu lah, kita memang tak ada idea. Dia cakap because contohnya, dia bagi contoh pula produk lain. Contoh dia cakap Avon mengeluarkan lipstick saja berwarna merah. Dia cakap during recession sebab dia ingin mengembalikan keyakinan wanita yang depres kerana recession tadi. Ataupun kalau doktor cakap kita cakap macam tu kan, macam tu ke, lipstick je kot kami cakap kan, tapi dia punya impact kan banyak macam tu. That was kalau tak silap dalam 98-99 lah, macam tu. Dah lama sangat. So yalah, then okay lah, kita faham kan kan itulah strategi diorang international, international ni, orang international yang bercakap lah. So okay lah, then semenjak tu saya memang tak macam hesitate lah dengan bidang yang saya pilih ni. Saya rasa memang betul waktu tahun 95 I nak pilih. Kenapa bidang kecantikan? Sebab kecantikan adalah satu necessity, keperluan. Okay, macam makanan, pakaian dan kecantikan. And when you talk about kecantikan pula, we are talking about kecantikan luaran dan dalaman. And kecantikan ni pula dia tak kisah lelaki ke, perempuan ke, kecil ke, besar ke, kaya ke, miskin ke, muda ke, tua ke, luar bandar ke, dalam bandar ke, luar orang bandar, semua perlu cantik. You just imagine kening ni lah kan, kening ni dah elok-elok Tuhan buat kan, dicabut lah, lepas tu ditatu lah, lepas tu di color lah, lepas tu di apa lagi sekarang ni, di tinted lah, macam-macam. So kening dia ni income dia dah berjuta-juta macam kan. Daripada mengeluarkan produk kah, apa jenis produk ataupun perkhidmatan, keningnya ni pun dah memang buat mata. Macam sekarang yang tengah in trend, eyelash extension, pernah dengar kan? Itu ya pun my budak memang banyak buat duit lah, orang bilang. Okay. So moving forward, my Citra Ayu tu terus alhamdulillah berkembang lah macam bos dia, sampailah 99 tu, 99 what happened lah 99 nightmare berlaku. Okay, kalau dalam doktor ajar kita, dia cakap 10 aspek tu is momen-momen yang kau kecewa, kau macam satu detik lah yang kecewa, di mana tahun 99 tu I terpaksa let go my kedai dan saya terpaksa pasrah, yang kedai saya terpaksa dilelong. For sale dia 140,000. I was very mad. I tell you, kalau tahun 2007 2008 I tengah banyak duit tu, memang I can buy cash kedai tu. I cukup marah waktu tu kan. And waktu tu lah orang cakap turning point I macam okay fine. I tak tahu I marah dengan siapa lah sebenarnya waktu tu. I just macam challenge myself, say okay, I will prove that one day I'm going to buy back kedai. I mean whichever kedai lah saya cakap kan. So I terjual. Tahulah dulu sorry to say lah kan, bank bukannya ada bantuan sangat untuk usahawan ke Bumi Putra kan, ni tak ada. Interest dia pun sampai 13%. I tak silap I sampai 15%. Imagine that. So I memang tak boleh. Itu pun sebenarnya for information, I 2 kali try to call off the option. Actually ada masuk option. I punya nama memang balik-balik keluar newspaper. Waktu dulu kalau you punya nama kena blacklisted, keluar newspaper. And I paling takut kalau my father nampak my name dalam newspaper. And eventually memang dia nampak. Because dia kerja office, dia selalu beli newspaper, so dia memang nampak punya. So bila dia balik rumah tu, I cannot say anything except terpaksa mengakulah ya. So it was a nightmare. Memang I sebenarnya, to be frank, I lari daripada rumah for almost
lebih daripada 24 jam, tapi tidak lebih daripada 48 jam, because I know kalau lebih daripada 48 jam memang polis akan cari saya. Itu pun I check in dekat-dekat ya, because I takut nanti kereta I pancit, I tak pandai pula isi angin, tak air angin kan, apa tak tayar kereta tu. So waktu tu I tambah depres, I jatuh kurus kering 45 kilo, kurus sangat. And then yalah, I was havoc. Waktu tu I tak tahu nak handle the depression tu, I tak tahu. So waktu I lari tu, orang cakap ialah baru kau ingat Tuhan kan. Raya susah baru ingat Tuhan. So I solat, I cakap, ya Allah, kalau apa yang kau bagi ni adalah satu kifarah, saya terima, saya reda. Tetapi saya mohon ya Allah, kalau inilah perniagaan yang kau redai, kau tunjukkanlah jalan. Kalau kau tidak redai, kau tunjukkanlah jalan. Itu memang saya ingat. Itu saya ingat, saya minta. Kalau perniagaan ini diredai, tunjukkanlah perjalanan saya, permudahkanlah perjalanan saya. Dan alhamdulillah, walaupun orang cakap perjalanan tu penuh dengan roller coaster tu, kalau doktor tengok I punya apa tu, apa yang kita buat baru-baru tu, River of Life tu, ya Allah, aku tengok ini bukit kah, sungai ini kan, kalau kita tak pandai melukis salah tak. Walaupun liku-liku kehidupan tu, tapi alhamdulillah nama Nubis tetap kekal kan. And for your information, yesterday saya ada cerita yang nama saya tu sebenarnya HD Salon. So what happened bila saya punya salon tu terjual, I change, sort of like macam I rebranding lah kan, because I terus terang I banyak tinggalkan hutang, and nama HD Salon tu dah macam tak elok lah kan. So I terpaksa rebrand. Waktu I jadi Citra Ayu Stokis tu, sebenarnya I menyewa lagi satu tempat, tapi dekat je sebelah bangunan je, tak sampai 1 kilometer pun, dekat sangat lah. You sakit perut pun you sempat balik. I menyewa itu pun my boss punya rumah. I sewa kan, ada bilik, ada tempat latihan, ada tempat budak-budak saya kalau daripada jauh dia can check in there, so that they don't have to sewa tempat jauh. Dan dapur dia tu I buat stok apa semua. So waktu tu I dah fokus on latihan dengan nama Nubis Sabah. Sebab stokis Citra Ayu Malaysia, nama dia adalah Nubis Malaysia, Nubis Malaysia Marketing, Nubis Marketing in bracket Malaysia Sdn Bhd. So di Sarawak pun ada stokis nama dia Nubis Sarawak. So I said why not saya pun ambil Nubis Sabah. Itulah sebenarnya macam mana nama Nubis bermula. Tak ada makna klise-klise punya. Itulah sebenarnya I mengaku lah tu. Yeah. Pada tu diorang semua tutup, I je yang tinggal sampailah tahun 2013 I pergi trademark. Habis kau Nubis Sabah I punya dah. Ada trademark. I buat trademark tu tahun 2013. Okay. So yalah, alhamdulillah tahun 1999 tu. So what happened, I buat keputusan drastik after I punya kedai tu kena lelong. Sebelum dia lock my kedai, I panggil I punya orang-orang tukang-tukang ni, I negotiate dengan owner di depan tu. I said I nak menyewa di depan you. Dia pun teruk juga. By the recession dia menjual barangan Little Tikes USA. Dia pun lingkup, tapi tu kedai dia punya, bukannya orang lain punya. So I negotiate, dia cakap dia nak sewa 1,800, but I negotiate, I said I want 1,500. Dia tak setuju. I said I give you 1,500 for 6 months, then you can increase 1,800, and then we agree. And I tell you, since 1999 until today, I masih menyewa tu kedai. I tak pernah pindah-pindah. And today di Center Point saja 3 tingkat tu, 4 tingkat termasuk Palm Square, 5 tingkat, semua ada lebih kurang 30 lebih lah salon rambut kecantikan dalam sana tu. In one floor tu, third floor tu saja about 11, ada baru tambah lagi 2, so about 12 salon. Macam mana kami tak sakit? Persaingan terlalu sengit dan terlalu tidak sehat. Yang I menyembah tu, banyak pula student aku yang buat sana dah macam mana. Aduh, kan kita kena support lah juga student kita pun buka salon sana. Alhamdulillah lah, apa-apa hakikatnya kita masih bertahan sana. Tapi sebenarnya salon saya tu sekarang run by my budak.
Okay, so that I want, because ada one time tu I dah tak nak fokus on service dah. Dok, I don't do service anymore. I focusing on my training sahaja. Itu my strategy lah. Dan after my 20th anniversary tu, I dah fokus lah orang cakap. So 99 tu dah terlelong kedai, and then what happened in tahun 2000, I gugur 2 kali sampai I tak boleh beranak 2 tahun. Lepas tu yang macam dok cakap tadi pula, I pun sama juga dok, 2 kali kereta saya kena tarik sampai menangis-nangis. Saya tengok kereta saya tu kena tarik pergi mana, tempat pembuangan kereta, kena tarik tu sana, sampai cakap I swear I will tebus. Macam I bercakap dengan kereta tu lah, I tebus, and then I will allow you to lagi lah, kena tarik-tarik. Memang sedih sangat, because bila kita tambah depressed tu, mana you gugur lagi. Okay, lepas tu, and then I tell you, waktu I sakit tu bukan setakat gugur biasa. Doktor cakap in 10 years I was the 4th cases yang mengalami sort of like macam hormone imbalance. So sikit lagi because my blood tu dah ada toksin, masih baik dia, bila kita bernafas dia pump tu darah tu, dia tak block your heart. So pendek kata, orang cakap kita panjang umur lah kan. So, okay lah, saya terima, saya redha. Memang lama juga saya nak catch up balik, tapi semangat tu okay. Dia tak ada kill the semangat, cuma you punya physical. Okay, physical. That's why I said later I will cerita macam mana impact bila emosi kau yang terganggu. Because kita ada kekuatan mentally, physically, financially and emotionally tu 4. Saya selalu cakap ni 4. Okay, I can say kalau financially kita masih boleh fikir lagi, kita masih boleh kerja lagi kalau sehat. Physically kalau kita tak sehat, tapi you kuat semangat, you masih boleh think lagi, you masih boleh berfikir, you masih boleh orang cakap nak berusaha. Okay, even though you lumpuh ke apa, melainkan you stroke, tak boleh apa tu, tak sedar, koma lah kan. Okay, kalau mentally ni jangan saja you gila ke apa semua lah, tapi kalau setakat terganggu, depress gitu kan, depress ni kan, you masih boleh lah, insyaAllah. Kalau you sembahyang ke apa, ingat Tuhan balik ke apa semua, dia masih boleh. Yang sangat mengganggu saya adalah emotionally, because emotionally ni, sorry to say, orang cakap dia macam saya rasa terlalu fragile. Mungkin anda bersetuju dengan saya yang pernah mengalami satu depresi yang menyebabkan you hilang semangat. Itu yang dengan setan lagi kan, yang menghasut kau siang malam pagi petang, dia tak bagi you peluang. Memang satu pengalaman yang orang cakap, kalau nasib baiklah kita ni masih ingat Tuhan lah, pendek katakan kita. I tak proud tak cakap macam itu. Ini pengalaman sendiri yang saya tak proud untuk cakap, tapi benda tu happen. Dan Alhamdulillah, since kita masih iman kita kuat, kita masih ingat Tuhan, kita tak adalah terjerumus benda-benda yang tak elok. Tapi memang betul, that's why today I can dare to tell my friends, siapa yang ikut perasaan tu sebenarnya dia tak nak lawan. Okay? Memang easy lah to say, tapi I still believe kalau you lawan, kita masih boleh, insyaAllah masih boleh. So I think that's it for tonight. Besok nak bangun awal lagi. Kalau ada rezeki, I nak masuk office kejap, because tambah banyak kerja saya. My pekeso tak siap lagi. And for dog, I have to apply for the subsidy wages. And staff tak adalah ramai sangat dog, tapi teruk income tak cover sangat. Inilah pasal mencari dog juga akhirnya kan. Tapi I have a reason. Nanti along the way my story, saya akan ceritakan macam mana benda ni terjadi, dan akhirnya saya berjumpa dengan Dr. Azizan Osman in 2013 sebenarnya, dan akhirnya jodoh tu berjumpa semula dalam PKP, during our PKP ni. So I can say blessing in disguise, this PKP, by giving me a chance to
bertemu jodoh balik dengan Dr. Razila Nazmi. So until tomorrow guys, selamat malam, selamat pagi, see you tomorrow. ZTM kita 9 pagi insyaAllah. Till then, good night, sleep tight. Assalamualaikum.